الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita menggunakan kitab Madza khasir a'lam bil hintatil muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam, yang mana kita akan menyambung lagi malam ni perbincangan kita. Kepik kat ni boleh? Ya. Kat batang dah. Perbincangan kita insya-Allah. Kita malam ni kita akan sambung. Dia cerita dia macam ni. Kita dah selesai cover tentang orang Kristian, orang Yahudi, Empayar Rom, Empayar Parsi, kemudian Buddha kita pergi bulan lepas, kemudian Hindu sedikit. Hari ni kita nak sambung sedikit sebanyak tentang yang kita tak habis tu pasal kasta Hindu, kemudian masuk kepada Arab, kemudian selesailah orang kata thesis statement ataupun dikatakan pendahuluan, iaitu manhaj kitab ini Syekh ataupun Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi punya cara. Pada introduction itu, mukadimah tu dia cerita keburukan, kehancuran, kegelapan umat-umat terdahulu sampailah datangnya rahmat sekalian alam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia tu, susunan dia begitu. Baik, so kita mulakan muka surat 55, tak apa lagi doktor pancarkan kat tuan-tuan. Insya-Allah. So di sini kita bermula dengan pembahagian kasta yang kejam. Kita masih lagi membincangkan tentang sosial masyarakat India zaman silam. Baik. Dalam sejarah manusia tidak ada satu bangsa yang kenal sistem pembahagian kasta dalam masyarakat yang lebih kejam dari bangsa India. Bangsa India dia ada sistem kasta, dan saya rasa benda tu tuan-tuan semua tahu. Cuma malam ni kita nak memperincikan sedikit lah. Sebab tu dia bagi huraian. Kat sini kita nak tengok dia kata apa. Manusia dalam tamadun India lama ataupun orang Hindu terbahagi kepada 4 tingkatan kasta. Yang tuan-tuan pun tahu dah. Yang pertamanya Brahman, yang kita kata Brahman tu, iaitu kaum pendeta, orang-orang hebat-hebat, orang-orang kulit cerah sikit kot, tak silap saya, orang-orang berkedudukan tinggi. Kemudian yang kedua kaum Kshatriya, nama pun macam kesatria kan. Satria ni bermaksud apa? Pejuang, tentera. Itu kelas yang kedua. Kelas pertama Brahman, kelas yang kedua Satria. Kelas yang ketiga ialah kelas Vaishya. Vaishya ataupun dalam buku ni dia tulis Vaishya, sebab Indonesia kan. Vaishya iaitu golongan pedagang ataupun golongan peniaga, golongan petani, golongan biasa lah, orang boleh dikatakan golongan biasa, middle class. Baik. Yang terakhir Shudra. Shudra ini siapa? Kaum yang melarat ataupun kaum buruh dan sebagainya. Setengah buku dia menyebut dengan nama Pariah kan. Baik. So itu Shudra lah. Baik. Pencipta undang-undang tersebut Manu berkata, Tuhan telah menciptakan kaum Brahman dari mulutnya. Ini kira yang reka ni, Manu ni disebut sebagai dewa Manu lah. Tapi dia orang soleh yang dirujuk oleh mereka ni. Akhirnya Manu inilah yang menghasilkan kod-kod kluster ataupun kasta ini. Sebab tu kalau kita tengok gambar Hindustan, kritikan terhadap Manu ni ada. Kalau tuan-tuan rajin tengok gambar Hindustan, yang lama-lama lah, yang last saya tak pernah tengok. Dulu ada cerita yang Shah Rukh Khan pegang watak 2 orang kembar. Apa tajuk gambar tu tuan-tuan?
Saya nak dengar. Duplicate. Kan? Satu Manu, satu Bablu kan. Yang Manu tu digambarkan sebagai jahat, Bablu tu baik kan. Itu kritikan-kritikan secara halus yang dibuat oleh masyarakat perfilman di India dalam melakukan kritikan terhadap kebudayaan, kefahaman kasta mereka yang melampau. So mereka utarakan di sudut filem. Zaman itu telah berlaku, dan sejak akhir-akhir ini lebih dahsyat lah. Saya selalu sebut nama filem ni, iaitu filem PK, Amir Khan dan sebagainya, yang kritikan yang makin lama makin dahsyat. Sebagai orang awam, saya fikir budaya ini baik, tapi tak tahulah, kadang-kadang biar apa dua bidang itu, biar dia ada peranan dan fungsinya untuk kemajuan sesebuah masyarakat kan. Biar filem itu orang tak tengok kosong, biar orang berfikir dan orang akan berubah diri. Biar filem, biar lagu, biar apa sahaja kesenian tersebut, dia akan mengubah. Jadi saya lebih bersetuju dengan macam tu. Baik. Maka kata Manu, dia kata macam mana boleh wujudnya kasta banyak ni? Sebab dia kata apa? Brahma ni diciptakan Tuhan daripada mulut Tuhan. Kaum Brahman ni. Kaum Kshatriya pula diciptakan Tuhan daripada lengannya. Sebab itu jadi Kshatriya. Kemudian kaum Vaishya daripada paha Tuhan. Dan kaum Shudra diciptakan daripada kaki Tuhan. Lagu tu dia letak. Masalah dia, peringkat awalnya pembahagian itu bagaimana, wallahu taala alam, saya pun tak kaji, saya kaji tak jumpa. Tetapi perkara ini dia dibawa, dia diwarisi. Peringkat awal macam mana mula-mula pembahagian kepada awak Vaishya, awak Shudra, awak Kshatriya, awak Brahman tu saya tak tahu. Saya cari pun tak jumpa. Tetapi yang kita faham dalam sejarahnya, benda itu dia diwarisi sampai ke sudah. Tapi peringkat mula sekali tu Allah Taala alam lah. Tapi Manu ni lah yang buat. Baik. Tuan-tuan, kita sambung. Dan mobility sosial tidak berlaku. Bermaksud pandai macam mana pun awak tak boleh tukar awak punya kasta itu naik atas. Tak boleh. Pandai macam mana pun tak boleh tukar lah. Okey. Teruk macam mana pun duduk atas lah. Pasal apa? Pasal Brahman ni main daripada mulut Tuhan. Kshatriya main daripada lengan Tuhan. Vaishya main daripada paha Tuhan. Dan Shudra main daripada kaki Tuhan. Itu pemahaman dalam kitab mereka lah yang ditulis oleh Manu. Okey, baik. Kaum Brahman ditugaskan untuk mengajar kitab Veda, menyampaikan nazar seseorang untuk Tuhan, ataupun menerima sedekah seseorang. Pandai. Kewajipan kaum Kshatriya pula ialah membela orang, memberi sedekah pada orang dan menerima nazar seseorang, serta menjauhi hawa nafsu. Tugas kaum Vaishya adalah mengembala ternak dan belajar, berdagang dan bertani. Sedangkan kaum Shudra tidak diberi tugas lain selain menolong ketiga kasta di atas. Baik. Kita nak tengok sikit keistimewaan kaum Brahman ni, Brahmana ni. Apa keistimewaan dia kita tengok. Kita mengaji sejarah orang India, tamadun India malam ni. Okey. Apakah antara kelebihan menjadi kaum Brahman ini? Okey. Kaum kasta Brahman, bukan kaum, kasta Brahman kesayangan Tuhan dan penghulu sekalian manusia. Apa saja yang ada di dunia ini adalah untuk mereka. Menurut pemahaman orang India dalam tamadun lama, untuk Brahman ni, apa sahaja yang ada atas dunia ni Tuhan buat untuk Brahman, untuk golongan Brahman. Okey, mereka adalah makhluk yang termulia di atas muka bumi. Sedangkan dalam Islam kita faham secara asasnya manusia itu mulia. Laqad karramna bani Adam. Allah Taala telah muliakan seluruh anak Adam. Kemudian dalam kalangan manusia yang ramai-ramai itu, tingkatan yang paling mulia antara kita ialah orang yang paling, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. So pembelaan itu dia ada dua jenis. Satu, Allah Ta'ala tidak menafikan kemuliaan orang lain. Sebab tu kita kena memuliakan semua selagi mana dia menghormati kita. Kemudian dalam kalangan kita orang Islam pula mulia belaka, tetapi tak tahu siapa yang paling mulia, kerana yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, dan takwa itu adalah rahsia Tuhannya, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok sambungan ni.
Kasta Brahma ni diperbolehkan untuk mengambil semua harta yang dimiliki oleh hambanya, iaitu kaum Shudra ataupun Pariah ni, tanpa ada dosa. Kerana apa? Kerana hamba kasta rendah tidak berhak memiliki harta sedikit pun. Semuanya harus diberikan kepada kaum Brahman. Kosong 56 dah tu. Kaum Brahman. Maknanya Shudra ni buat kerja ni, cari duit kukik ni, kena bagi kat Brahmana, bos dia. Dan Brahman ni tak kerja pun tak apa, dia ambil kutip duit saja. Kutip duit titik peluh orang, dia ambilnya, dan tidak berdosa pun dia buat macam tu. Baik. Dan orang tak boleh marah sebab itu memang dalam kitab agama mereka, sedangkan itu direka oleh Manu. Okey, baik. Seorang Brahmana yang hafal Rig Veda, itu kitab suci, akan terhapus seluruh dosanya walaupun dia membunuh seluruh kasta di bawahnya. Lagu tu pula dah. Kalau kata dia hafal kitab Veda habis, dia boleh bunuh siapa pun dia mahu. Seluruh orang yang di bawahnya dibunuh pun tak apa, asalkan dia hafal Veda. Yang ni pun kita nak kena hati-hati juga dalam pemahaman kita orang Islam ini. Sebab apa? Sebab kita ada satu pemahaman, kalau siapa yang nak hafal Quran, dia boleh selamat ahli keluarga dia beberapa orang kan. Kita tidak menyalahi benda tersebut. Cuma kita jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk kita boleh berbuat apa sahaja. Hari ni jadi budaya. Orang, maaf sebutlah artis-artis ke kadang-kadang dia pergi hantar anak-anak dia tahfiz bagus, tapi dia sendiri dia buat tak heran. Dia tak apa, anak saya tahfiz, esok boleh selamatkan saya. Mudah. Tuhan bukan pasaran saham. Kita boleh pituk modal, esok untung kita boleh ambil untung, bukan. Okay. Meskipun begitu, tetapi bukan begitu caranya bekerja. Okay, baik. Okay, bukan begitu caranya. Boleh. Bukan begitu caranya. Tapi dalam kitab, dalam pengamatan kaum Hindu, boleh asalkan hafal Veda. Baik. Sebab tu hari ni kita nak kempen, kita tak mau hafal sahaja. Hafal biar berserta dengan pemahaman, biar berserta dengan kemahiran fiqh yang mana dia boleh keluar cerita ke orang lain. Kita nak anak-anak kita yang keluar pada tahfiz ini, dia pandai Quran, dia hafal Quran, tetapi dia ada juga ilmu kurang-kurang lah. Dia ada fiqh solat, kitab Imam Makmum, Qaul Tam, yang mana kalau jadi apa-apa masa jadi imam, dia tahu nak handle. Dia tahu nak handle macam mana. Kurang-kurang lah. Okay? Kita tak mau dia sekadar boleh baca laju dalam kosong, ilmu tak ada, kita tak mau. Okay? Tapi saya rasa sekarang tahfiz dah banyak dah memperkayakan ilmu yang lain selain daripada hafazan. Baik. Okay. Tidak ada seorang raja pun diperbolehkan menarik pajak dari kasta Brahma walaupun kerajaan dalam keadaan yang sangat kritis. Tidak dibenarkan sedikit pun seorang Brahman mati kerana kelaparan. Okey, baik. Kalau seorang Brahman itu buat kesalahan berat yang sampai melayakkan dia dihukum mati, maka hakim boleh sahaja menggantikan hukuman mati dia itu dengan hukuman yang lain. Okey, iaitu hukuman apa? Kepalanya perlu dibotakkan. Sama berat dengan hukuman mati tu. Hukuman mati dah. Boleh diqiyah kepada hukuman lain, iaitu digundulkan kepalanya sahaja. Baik. Baik. Sedangkan kasta Kshatriya kedudukannya lebih tinggi dari kasta Vaishya dan Sudra, namun mereka jauh di bawah kasta Brahman. Manu berkata, seorang Brahmana yang masih berumur 10 tahun jauh lebih mulia dari seorang Kshatriya yang telah berumur 100 tahun, sebagaimana kelebihan seorang ayah terhadap putranya. Walaupun Kshatriya ni duduk bawah Brahman saja, Brahman atas, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Walaupun begitu, tetapi Kshatriya ni dengan Brahman ni jauh sangat. Sehingga kan Brahman ni kalau dah umur dia 10 tahun, dia lagi mulia pada Kshatriya yang umur 100 tahun. Yang Sudra bawah sekali tu jangan kata lah. Kalau hak nombor 2 pun lari jauh dah. Tuan-tuan lah. Baik. Tu. Kasta Sudra iaitu kaum melarat tu. Ini tadi. Ini kita sembang yang ini tadi, keistimewaan kasta Brahmana. Tu dah tengok tu. Sedangkan kasta Kshatriya kedudukannya lebih tinggi tadi tu. Autoplay yang kita buat apa.
Okay, kita tengok seterusnya. Malam ni kita nak habis pukul Isyak 8.41, lebih kurang ke 9 tu. Pasal lagi di hujungnya saya nak cerita tentang Arab tu, bagi lama sikit. Ada perang tentang Arab tu. Jadi yang India ni saya tak mau pergi lama sangat. Saya nak pergi go through ya. Okay. Okay, baik. Kasta Shudra yang paling bawah pula. Okay, kasta Shudra yang paling bawah, menurut undang-undang kasta, golongan Shudra dinyatakan lebih rendah daripada binatang ternak. Bahkan lebih rendah dari anjing. Undang-undang kasta itu menyatakan paling untung kasta Shudra jika dia dapat berbakti terhadap kasta Brahman tanpa satu upah pun yang dia peroleh. Untuk kasta Shudra ataupun pariah ni, dia pun ni dianggap paling hina dan bahkan lebih hina daripada anjing. Seelok-elok bangsa kasta Shudra ini kalau dia dapat bekerja untuk Brahman punya kasta tanpa ambil sebarang upah, itu paling mulia lah. Macam tu. Kok mana mulia pun dia tak boleh naik tingkatan dia. Itu yang menjadi masalah dalam tamadun India lama, bila mana mobility sosial tak berlaku. Awak belajar pandai macam mana pun tak boleh ubah nasib keluarga awak. Ini berbeza dengan tamadun Huangho, tamadun Cina, yang mana mereka ada sistem peperiksaan awam Cina, yang mana mereka boleh mengubah nasib keluarga mereka. Tetapi tak berlaku di India. Okey, itu yang menyebabkan pertikaian selepas itu. Okey, baik. Menurut undang-undang itu juga dinyatakan mereka, yakni kaum Shudra, dilarang menyimpan harta kerana hal itu bererti menyakiti kasta Brahmana. Okey, okey. Yang sedih sikit ni. Jika seorang kasta Shudra mengacukan tangan ataupun mengangkat tongkat ke hadapan seorang Brahman, ia harus dipotong tangannya. Jangan kata dia pergi sepak golongan Brahman, dia pergi angkat tangan macam tu ya, tangan dia perlu dipotong. Lalu mereka mengatakan bila mana Islam nak potong tangan pencuri, kejap. Yang lagi dahsyat, baru acu tangan, potong. Ya. Kalau tak acu tangan, acu tongkat, potong. Okey. Tuan-tuan, bukan kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni reka cerita fitnah kaum mereka, tidak. Yang disebutkan dalam ini diambil daripada kitab Manushatra, Manuyashtra, kitab depa. Bukan Maulana kata kita orang Islam, kita reka bila kata kat depa. Tidak. Ini kitab ini disebut footnote bawah ni, Maulana ambil daripada kitab bangsa dan agama mereka, iaitu kitab yang bernama Manuyashtra. Kitab depa. Bukan kata kita reka nak perendah depa, tidak. Bukan cara kita memperendahkan orang. Okey, baik. Bahkan kasta begini pun bukan kata ditentang oleh kita, ditentang oleh mereka sendiri pun sesudahnya. Tapi di sebahagian tempat di pedalaman India masih lagi diamalkan kasta begini. Okey, baik. Jika seorang Shudra hendak mengajak duduk bersama-sama dengan seorang Brahman, maka sang raja hendaknya menyeterikan pantat. Pantat ni Indonesia, bahasa Melayu kita punggung kot, kan? Punggung. Menyetrika. Serika tu ya. Kalau lah Shudra ni boleh melawak, panggil Brahman, jom kita minum teh sekali, melawak lagu tu, maka kalau raja dapat tahu, dia tu kena panggil, dan belakang punggung dia ni akan diserika dengan besi panah. Diserika dan diusir daripada negeri itu. Jika dia memukul ataupun mencaci seorang Brahmana, dia harus dipotong lidahnya. Jika ia dikatakan bahawa ia mengetahuinya, maka ia harus disiram dengan minyak yang mendidih. Okey. Okey. Boleh no? Okey. Untuk menebus dosanya membunuh anjing, kucing, katak, burung gagak dan burung hantu, disamakan dengan cara penebusan membunuh seorang Shudra. Nak bunuh Shudra ni boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau bunuh juga boleh. Lepas bunuh dia kena bayang lah. Tuan-tuan tengok undang-undang, kita duduk kaji tengok, baik Indus, baik Huangho, baik Parsi, baik Mesir, baik Rom. Kesemua kod undang-undang ini, semuanya dia macam berkait dengan Islam. Tetapi akibat penokok tambahan yang melampau, akhirnya dia menjadi satu benda yang pelik, tetapi asasnya macam sama. Kalau di sudut Islam, ini kita panggil apa? Lepas bunuh, kita kena ganti dengan benda lain. Kalau bunuh balas, kias kan? Kemudian kita ada panggil satu benda disebut sebagai diat, denda bunuh tu kan. Lepas bunuh minta denda, keluarga kita kena banyak pampasan kepada keluarga tu balik. Berapa keluarga tu nak kena buat apa balik. Itu yang asli Islam.
Kalaulah mungkin Hindu ini berasal dulu kalaunya daripada Islam, tetapi bila berlaku penokok tambahan yang banyak memakan masa ribuan tahun, akhirnya tengok asas itu ada, esen itu ada, tetapi bila bunuh seorang Shudra, maka nak ganti balik, nak tebus balik dosa itu, tu tebus dosa tu. Okey, dia kena bunuh gagak ke, kucing ke, katak ke, lagu tu. Oh, nyawa mereka hanya disamakan dengan kucing, katak, gagak dan anjing sahaja. No, ini yang berlaku dalam masyarakat mereka ketika itu. Baik. Maka kita nak tengok seterusnya kedudukan wanita dalam masyarakat India. No. Sebab malam ni kita nak cover dua, India dengan Arab. Sebab saya fikir bulan depan kita masuk terus yang Rasulullah lah. So kita dah clear sepanjang beberapa lama kita duk fokus kitab ni. Dia dah pergi satu latar belakang. Bulan depan kita nak masuk kepada sinar cahaya. Baik. Okay. Di masa itu darjat wanita di India sangat merosot, sama darjat dengan seorang budak wanita. Ada kalanya seorang suami rela menyerahkan isterinya sebagai taruhan di medan judi. Isteri-isteri mereka ni jadi bahan dagangan saja, jadi taruhan. Kalau kalah judi, ambil bini aku di situ. Dan perbuatan itu tidak dikritik dan dikecam. Okay. Ada pula pada masa itu di India seorang wanita mempunyai suami lebih daripada satu. Okay. Baik. Pada umumnya, jika seorang wanita ditinggal suaminya meninggal, maka ia diperlakukan sebagai seorang yang tak berharga. Ia tidak boleh dikahwini lagi. Dia haruskan jadi budak di rumah bekas suaminya. Di mana-mana ia akan dihina dan diperolokkan orang, sehingga tidak ada jalan lain baginya selain menceburkan dirinya ke medan perabuan menyusul kematian suaminya demi menyelamatkan dirinya dari siksaan batin. Tuan-tuan pun tahu, saya rasa saya belajar sejarah tingkatan 6 dulu. Untuk orang yang kematian suami, balu itu dia tak boleh pakai sari warna lain melainkan sari warna putih saja kot, tak silap saya. Dan orang akan tahu dah, oh laki dia mati. Bila laki dia mati ni, satu sial untuk dia, macam tu ibarat dia. Dia pergi mana-mana pun orang akan hina dia, orang akan memperlekehkan dia. Dia bukan cerai hidup, cerai mati ni. Nampak lagi mana laki dia mati, tapi tak boleh. Sebab itulah orang India banyak sangat dia harap biar mereka mati dulu berbanding laki mereka. Kalau laki mereka mati dulu, mereka tinggal seorang jadi ibu tunggal, sakit. Masyarakat akan anggap mereka sebagai alat yang tidak ada fungsinya, dicemuh, dihina, dipergunakan. Okay. Bahkan dia pula tak boleh keluar, tak boleh lari, tak boleh kahwin dengan orang lain lah. Dia kena jadi tukang gaji di rumah pak mentua dia, ataupun di rumah keluarga laki dia, arwah di rumah suami dia yang mati tersebut. Dia tak boleh lari mana dah. Sukar tuan-tuan kehidupan zaman itu no. Baik. Jadi kata Maulana Abu Hasan tahu sangatlah dia duduk India. No. Kata dia sampai tak ada cara lain melainkan perempuan itu akhirnya memilih untuk terjun mati sekali. Dan memang ada ritual, bila laki mati, perempuan akan dibakar sekali, bini dia yang hidup itu. Ada orang kata kejamnya, tetapi kalau kita duduk zaman tu, mungkin mereka lagi rela mati sekali daripada hidup nak kena hina, nak kena dipakai orang siang dan malam. No? Baik. Kemudian kita nak pergi kepada bangsa Arab, pembawaan dan tabiatnya. Nak masuk Arab dah. Jadi tuan-tuan, kasta-kasta ni berlaku dahulunya dan sekarang setengah tempat di pedalaman India pun juga masih berlaku. Dalam masyarakat moden hari ini mungkin kita tidak nampak kasta tersebut, tetapi sebenarnya kasta itu sentiasa ada. Pengkelasan sosial itu sentiasa ada meskipun kita tidak mengukirnya di buku-buku dan undang-undang. Saya nak suggest dekat tuan-tuan tonton satu filem yang mana satu orang budak muda bagi kat saya suruh tengok filem ni. Di Netflix ada. Gambar Jerman. Tajuk dia The Platform. Tak tahu mungkin tuan-tuan dah tengok dah kot. The Platform. Allahu Akbar. Saya respect lah penulis skrip tu. The Platform ni dia kritikkan masyarakat yang sangat padu. Cerita ni cerita Jerman. Hero dia nama apa tuan-tuan tahu? Goreng. Goreng betul hero dia. Timbalan hero nama dia Terima Gazi. Terima Gazi. Orang tua. Okay. Saya cerita sikit gambaran. Sama macam ni. Okay. Bagus juga ni keilmuan juga ni. Walaupun filem ni. Gambar ni tuan-tuan. Dia cerita pasal satu penjara yang besar. Yang nama penjara tu The Platform.
Penjara tu sama ada orang buat salah boleh masuk, ataupun orang yang nak meninggalkan tabiat lama dia boleh masuk. Contoh macam dia ketagihan arak ke, so dia nak lawan, dia boleh masuk, dia boleh apply untuk masuk. So dalam penjara tu ada penyenayah dan ada yang sukarela. Penjara tu ada 350 tingkat. Dia menegak. Satu tingkat cuma 2 orang, kiri dan kanan. Di tengah-tengah tu ada lubang lift. Dan akan ada lift bergerak. Okey, ni konsep cerita tu. Ini bukan spoiler. Cerita tu pun dah lama kot. Saya cerita bila nak bagi tuan-tuan nampak gambaran kritikan sosial ni. Yang mana tuan-tuan, cerita tu dia tunjuk bagi yang tersentuh tu, setiap seorang nak masuk penjara tu dibenarkan oleh pentadbir untuk bawa satu benda ya. Ada bawa anjing, ada bawa pisau, goreng, yang kata hero nama goreng ni. Nampak? Nama goreng, senang. Tak payah pun nama Eric lah apa kuki-kuki ni. Goreng lah nama hero dia. Goreng ni bawa buku. Buku pula, buku yang kita pernah bincang di surau ni tu. Ingat tak kita cerita pasal Don Quixote tu, Sancho Panca, tak ingat lah. Saya pernah cerita di surau yang dulu tu. Tak apa nanti tuan cek balik Sancho tu. Okay? Cerita pasal tu Don Quixote, buku tu kan. Tak apalah. Dia bawa buku, hak lain bawa segala pisau, segala macam-macam lah. Okay? Terima Gazi tu dia bawa pisau Samurai Plus. Dia dikritik kita masyarakat. Aku dulu beli pisau Samurai, bagus, boleh asah ni macam mana tumpui pun boleh asah. Elok-elok aku himpun duit beli, keluar pisau baru nama Samurai Plus. Dia beli iPhone lah kot. Yang mana selepas dia tumpui dia asah sendiri. Dia kata aku tak terkejak anda. Lalah pisau tu aku bunuh orang, masuk penjara. Ya, bukanlah dia bukan bunuh orang, dia geram dengan iklan TV tu, duk muhung dia. Sebab apa? Dia kejap teknologi. Lepas beli keluar lagi satu. Bila keluar lagi satu, yang dia beli ni automatik nampak murah. Dia geram, iklan TV tu dia baling TV tu turun bawah. TV tu kena pendatang tanpa izin. Nampak skrip dia tu. Dia duduk apartment, dia geram, dia ambil TV tu, dia baling di bawah, kena kepala pendatang tanpa izin, pendatang haram. Mati pendatang tu, maka dia dipenjarakan. Tapi ayat orang tua ni terima gaji ni kata apa? Siapa yang salah? Dia tak patut berada di sini. Tapi bila kena kepala dia, aku pula masuk penjara, dia kata. Dalam lah skrip dia tu. Goreng ni tak tahu cerita, dia ingat penjara macam biasa. Rupanya lubang tengah-tengah tu ada lift daripada atas. Dia ada tingkat 350 tingkat tuan-tuan. Tingkat atas sekali tingkat kosong, dan atas pada kosong tu ada satu dapur yang sangat mewah. Yang mana dapur tu ada hidangan yang sangat lazat. Yang mana chef di atas dapur tu, mereka akan pastikan satu helai rambut pun tak boleh kena makanan. Sangat jaga. Dan makanan cukup mewah ni. Ada khinzir, ada ayam, semua lengkap sampai dessert, sampai ayam. Maka lift tu akan buat turun setingkat demi setingkat. Nampak kritikan dia. So orang yang tingkat bawah ni selalunya bila sampai tingkat 45, 46 tak ada habis lah. Tinggal bekas ludah orang, bekas orang kencing pun ada. Sebab orang yang atas tu makan dulu, dia akan turun sampai ke bawah. Jadi bila goreng ni tengok benda macam ni, so dia panggil orang atas. Dia panggil orang bawah. Dia kata dia panggil nak tegur lah. Maka terima gaji ni dah duduk lama dah dalam penjara. Dia kata, oi goreng, hang jangan panggil orang bawah. Goreng kata, pasal apa tak boleh panggil? Sebab dia di bawah. Betul, goreng ni panggil orang atas. Oi orang atas. Orang tua ni kata lagi, jangan panggil orang atas. Dia takkan munyut. Sebab apa dia tak munyut? Sebab dia di atas, hang di bawah. Kritikan tu, skrip dia tu. Cerita dia tuan-tuan, dia nak beritahu lepas tu goreng ni duk menyerit, dia beritahu tolonglah makanan jangan makan banyak sangat. Hampa bukan makan berapa kenaknya, sebab memang pentadbir buat makanan tu sebenarnya cukup. Sebab satu floor 2 orang ya. Makanan tu memang sepatutnya cukup sampai bawah. Tetapi pada di atas makan, yang di bawah tak ada apa. Jadi goreng ni nak memperjuangkan agar catu makanan. Tapi orang tua ni kata ke dia, hang sosialis jangan campur di sini. Kami di sini kapitalis, dia kata. Dia perlilah dasar tu. Tapi menarik filem tu bila mana sampai tingkat bawah sekali penuh. Sebab apa tuan-tuan? Depa sebulan sekali depa akan bertukar tingkat. Sebulan sekali depa akan dihidu gas sedang-sedang duk tingkat lain. So kadang-kadang naik atas, kadang-kadang turun bawah. Macam ayat Quran kan, watilkal ayyam yudawiluha bainan nas. Hari-hari berlalu, manusia Allah Ta'ala bolak-balikkan manusia. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Bila mereka di bawah tu,
goreng ni bila dia first bulan dia masuk dia tingkat 40, ada makanan lagi lah. Tapi lepas tu dia masuk tingkat 122, lepas tu tingkat 205. Baru dia faham kenapa terima gazi tu bawa pisau. Sebab apa? Makanan takkan sampai bawah dah. Yang tinggal di bawah semua kacau lah. Maka terima gazi tu nak kerak daging nak makan dia. Baru dia tahu kenapa kena bawa pisau. Dia bawa buku. Tapi saya ringkas contoh-contoh tu 2 jam lebih dalam tu ya. Tapi kritikan itu saya pujilah gambar tu. Sebab berlaku kasta. Jadi kenapa orang atas makan sungguh-sungguh? Sebab orang atas tu pernah duduk di bawah. Dia kata apa? Dulu masa aku di bawah, orang atas bukan peduli kat aku. Sekarang bila aku naik atas, masa ni aku nak makan betul-betul. Dia lupa yang mungkin bulan depan dia turun bawah. Orang bawah pula duk harap orang atas jangan makan banyak sangat. Di bawah tak ada apa dah. Bayangkan tingkat ada 350, tingkat yang ada makanan takat 50 lah. Lepas tu kosong lah. Lepas tu tinggal makan hampah, ada yang kencing, ada gamak tu kotor sikit lah. Tapi itu yang berlaku. Gamak tu kotor sikit, saya kena sebut. Kadang-kadang dia berberak tunjuk macam tu ya. Sebab kan dia berkenat, dia berkencing dalam mangkuk tu biar turun bawah. Orang bawah kali marah atas, tak sampai. Itu yang berlaku pembahagian kasta. Dan lepas tu ni saya tutup contoh ni. Goreng ni dapat tingkat 5. Tingkat 5 ni kira okey lagi, mewah lagi. Maka dia fikir dia kena ubah sistem ni. Apa dia buat? Dia naik atas lift tu. Lift tu macam meja lah. Dia turun satu tingkat demi satu tingkat. Dia pegang senapak tombok. Siapa yang tingkat 1 sampai 50, siapa jangan ambil makanan. Sebab apa dah makan mewah dah kemarin. Aku nak pastikan makanan ni sampai di bawah. So, itu yang dia cuba buat. Mencabar sistem. Bila turun sampai tingkat bawah ni tuan-tuan. Ini juga kritikan masyarakat. Tingkat bawah ni dengan darah, dengan kotor, dengan orang member dia pun telinga tak ada, paha kena toreh pasal orang bawah tak ada makanan, maka berlaku apa? Jenayah. Hanya dalam filem tu dia beritahu. Dan kebersihan tidak ada bagi golongan di bawah ni. Maaf sebut, kita tak merendahkan golongan yang susah, kita pun susah juga. Tetapi menjaga kebersihan, menjadi seorang yang susah bukan satu alasan untuk kita tidak menjaga kebersihan. Tu penting juga tu. Kadang-kadang kita sedih tak apalah. Tapi tuan-tuan faham lah maksud saya kan. Itu cerita ada kritikan kasta. Dan saya rasa benda tu berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Cuma secara halus dan tak nampak ya. Secara halus dan tak nampak saja. Boleh saya sambung no? Tuan-tuan cari The Platform. Cerita Jerman. Tapi saya abang siap lah. Dia ada kotak sikit. Dia ada kencing berak tu, dia tunjuk real lah. Orang atas berak lagi tu kat orang bawah. Dia lupa satu hari nanti dia akan duduk di bawah pula. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita di bawah ni kita mengharapkan orang atas kot tolong kita. Tapi bila kita duduk di atas kadang-kadang kita lupa orang di bawah. Dan kita lupa bila-bila masa kita akan turun di bawah balik. Gambar-gambar macam tu menarik lah. Daripada gambar megah holding menikah dengan anak Tan Sri, cucu datuk kan. Gambar tu kira okey lagi lah bagi saya. Kita nak masuk kepada Arab boleh tuan-tuan lah. 8.35 dah ni saya nak cerita pasal perang Arab sekejap lagi. Okey, ini kita nak pergi laju tuan-tuan tengok nota lah nah. Baik, bangsa Arab pembawaan dan tabiatnya. Okey. Di antara sekalian bangsa-bangsa yang hidup di zaman jahiliah, bangsa Arab lah yang tergolong dalam bangsa yang masih at least ada tabiat yang terpuji, fasih, pandai dalam mengutarakan sesuatu, senang pada kemerdekaan, kejantanan, keberanian, semangat. Maksudnya, kata Maulana Abu Hasan, Arab ni teruk. Tetapi dalam kalangan yang teruk-teruk tu ada dalam tamadun Cina, tamadun India, Rom, pada sini, at least Arab ni okey lagi lah. Dia masih ada orang yang berpuisi. Dia masih ada orang yang membentuk kemasyarakatan. Meskipun tamadun tidak terbentuk di Arab, tuan-tuan. Dia berbeza dengan Rom dan Parsi yang sudah ada pemerintahan. Arab cuma duduk di kemah-kemah masa tu. Tetapi at least mereka ada sistem pembendaraan kata, masih ada kebudayaan, masih ada orang boleh berpuisi dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian saya pergi muka surat ni terus tuan muka surat yang kata 67 tu. Ya, 67 tu. Kefanatikan Arab terhadap suku dan darahnya tu. Okey. Dan tapi masalah dengan orang Arab ni ialah mereka sangat fanatik. Tetapi orang Arab juga mereka depa tak setuju kalau ada anak perempuan, sebab perempuan bagi mereka satu kesialan.
Disebutkan dalam ni orang yang mendapat anak perempuan akan ditanam hidup-hidup. Memang berlaku. Cuma kisah Sayyidina Umar menanam anak perempuannya itu tidak benar. Tetapi adakah orang Arab jahiliah menanam anak hidup-hidup? Benar. Okey. Tapi Sayyidina Umar itu kita cari dia tidak ada asal. Okey. Baik. Menurut Atha' bin Rabah, pada zaman jahiliah, jika seorang wanita Arab ditinggali mati oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh lepas daripada keluarga suaminya. Macam tradisi kon India. Okey. Bila dia ditinggalkan mati, adik-beradik dia layak untuk menggunakan kakak dia tu. Kakak ataupun adik ipar dia tu. Okey. Itu yang berlaku. Okey. Baik. Kemudian anak wanita akan ditanam hidup-hidup. Okey. Bagi kaum lelaki, ini penting juga ni. Bagi kaum lelaki, mereka dibolehkan kahwin dengan perempuan sebanyak mana tanpa batas. Sebab tu bila Islam mai dia tak kerat tu sampai tinggal satu. Pasal dia tahu pasal Arab dah biasa beribu tahun boleh kahwin perempuan tanpa batas. Bukan hubungan sulit lah. Ni kahwin tanpa batas. So bila Islam datang dia tidak begitu strict kerat sampai tinggal satu. Tidak. Dan seperti mana yang saya sebut bulan lepas, saya belajar di universiti dulu, memang 4 itu ada jawapan di sudut menstrual cycle apa semua tu. Lecturer tu terang sedap lah. Dia kata kemah bila Islam susun 4 tu betul lah, dia kata. Tapi bukan suruh kahwin 4, tapi nak berkata memang tak ada lebih lah, dia kata. Kemampuan setakat 4 lah. Baik. Sebab di sudut sains dia kena betul. Lecturer saya cerita. Baik. Pada umumnya setiap bayi wanita yang lahir akan ditanam hidup-hidup oleh ayahnya. Okay. Menurut Al-Haythami, menguburkan bayi perempuan hidup-hidup merupakan hal yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Okay. Biasanya mereka akan dikuburkan hidup-hidup. Waktu Islam datang, waktu Islam datang, Islam menghapuskan benda ni. Menurut Sa'ad bin Najiyah berkata, Islam datang dengan membebaskan 300 bayi wanita yang akan dikuburkan hidup-hidup. Bermaksud bila Islam dah kuat, tahun tersebut tak selamat dah 300 orang perempuan. Itu dikatakan Islam rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Okey, itu tak ada dalam nota ini, barusan nak masuk ke surat 67 ni. Okey, kefanatikan bangsa Arab terhadap suku dan darahnya. Baik. So kita dah clear dah bagaimana penyakit orang Arab. Meskipun mereka masih ada syair, masih ada kuih-kuih, mereka makanan mereka masih terpelihara, tetapi pembentukan struktur sosial yang kuat tidak berlaku. Okay? Kerana apa? Kerana mereka sangat fanatik dengan bangsa. Dan mereka juga sangat suka berjudi. Yang ni saya sebut tak? Ada saya sebut dalam nota tak? Mereka ni tuan-tuan, kesyirikan mereka ni, yang tu ada muka surat 58 ni. Muka 59. Berhala-berhala bangsa Arab. Berhala-berhala bangsa Arab di zaman jahiliah. Orang Arab mereka ada sembah berhala. Okey, seringkasnya begini, setiap rumah penduduk kota Mekah terdapat sebuah berhala yang disembahnya. Jika salah seorang hendak berpergian, yang terakhir sekali diperbuat dalam rumahnya ialah mengusap berhala tu. Sebelum dia nak keluar rumah, dia kena usap kepala berhala tu. Okey. Dan bila dia balik rumah, benda pertama dia kena buat, kena usap kepala berhala tu. Okey. Daripada berhala, depa pula waktu itu sekeliling Kaabah sahaja ada 360 berhala. 360 berhala. Antara yang paling besar Wadda tu lah. Bukan Wadda, sorry, Lata dan Uzza. Itu antara yang besar kali di Mekah. Tetapi berhala pertama di Mekah bukan Lata Uzza. Satu nama yang lain, saya tak bawa. Ada satu riwayat, lelaki yang pertama membawa berhala balik ke Mekah. Dia pergi ambil berhala tu di Syria, di Syam. Kenapa dia pergi ambil berhala tu? Dia ni pergi meniaga. Kemudian dia tengok dekat Syam orang pakai sembah berhala. Masa tu di Mekah okey lagi, tak sembah berhala. Maka dia pergi tanya orang Syam, kenapa kamu sembah benda ni? Ini benda apa? Maka kata orang Syam, inilah Tuhan. Kami minta hujan, dapat hujan. Kami minta rezeki, dapat rezeki. Maka kata lelaki ni, bagi saya satu, saya nak balik Mekah. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, bulan depan saya bawa riwayat hadis tu. Panjang, saya tak apa kan, terlalu panjang. Dia kata kepada orang ramai di Mekah, bila dia buat balik berhala satu di Mekah tu, Hubal nama berhala tu. Berhala pertama balik Mekah tu nama Hubal.
Itu berhala pertama yang dia bawa balik ke Mekah. Hubal nama dia. Dia bawa balik ke rumah dia, ke Mekah. Maka dia kata dekat orang Mekah, kena sembah benda ni. Sebab apa? Sebab orang Syam sembah. Sebab zaman itu Syam merupakan kota ilmu, kota ulama, tempat negeri ulama. Jadi siapa kita nak lawan mereka? Mereka pun sembah, kita ikut sudah. Budaya tu dah jadi lah. Maka mereka pun ikut. Dan seterusnya berhala berkembang di Mekah sampai 360 berhala. Bulan depan saya bawa hadis tersebut. Ada dalam beg saya satu lagi tu. Okey, baik. Tak apalah, berkembang berhala di Kaabah sebanyak 360 berhala. Tak cukup dengan berhala, berkembang sampai pemujaan batu-batu. Okey. Sehubungan dengan hal itu, Bukhari meriwayatkan cerita Abi Raja' Al-Ata menyatakan dahulu kami menyembah batu. Ini bermaksud, ni cerita ni asar. Okey, para sahabat cerita, dulu kami sembah batu. Jika kami temukan suatu batu yang lebih baik dari batu yang disembah, maka batu yang lama kami buang dan kami akan gantikan dengan yang lain. Sembah batu. Okey. Al-Kalbi ni dia ada kitab tentang perihal Arab ni, Ahwalul Arab. Dia kata apa? Biasanya jika seseorang hendak pergi ke satu tempat, dia akan ambil 4 batu kat tempat tu. Keempat-empat batu itu dipilih. Kemudian dalam keempat-empat tu dia tengok yang mana yang paling baik. Yang satu tu dia akan jadikan Tuhan. Jadikan Tuhan tu. Ya? Dan yang ketiganya dia letakkan mengikut urutan kadarnya. Okay, kemudian bila dia berlalu pada tempat tu, dia akan tinggalkan batu tu begitu saja. Okey, itu dalam surat 60. Okey, saya nak sambung balik yang kata ke surat 67 ni, kefanatikan terhadap suku dan darahnya. Okey. Kefanatikan bangsa Arab terhadap suku dan darah keturunan sangat kuat. Pandangan semacam ini berdasarkan dengan adat jahiliah yang mengatakan, belalah saudaramu sebaik ia teranaya maupun ia sebagai penganiaya. Itu memang dalam sistem pemikiran mereka. Bela saudara kamu kalau dia teranaya, meskipun dia itu penganiaya. Walaupun dia jahat, bela dia juga. Okey, baik. Pandangan ini kuat dipegang oleh seluruh bangsa Arab. Okay. Di tengah masyarakat Arab juga terdapat perbezaan tingkatan. Sebahagian keluarga ada yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Golongan di atas tidak mahu bergaul bersama dengan golongan yang dianggap lebih rendah. Golongan yang mulia ni, maksudnya kasta berlaku, tapi bukan atas retah macam sistem kasta di India yang Manu buat tu. Tetapi begitu jugalah. Dia berasa dia pandai, dia berasa dia mulia, dia berasa dia suci, dia tak mau kawan dengan orang bawah-bawah dah. Ini berlaku dalam Arab dahulu. Dan menarik ni tuan-tuan, ini menarik ni. Pedih sikit tapi menarik. Saya minta maaf lah, saya cuma baca je. Okey. Dia bukan minta maaf dekat video sekali ni, orang video orang tengok macam-macam jenis orang duk dah. Golongan ini, golongan kaya di Arab tak mau bergaul dengan orang golongan bawah. Okey. Hingga kan ketika mana mereka menjalankan manasik haji, mereka juga memisahkan diri mereka daripada orang awam. Manasik haji memang berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim sampai lah ni lah. Cuma zaman jahiliah mereka berubah sikit. Kita dah pernah ceritakan, tawaf mereka tukar bacaan. Okey. Tapi manasik perbuatan itu memang ada. Walaupun zaman jahiliah, wukuf di Arafah ke, semua tu sama. Cuma bacaan tu la syarika lak tu tak ada, depa buang. Macam itulah labbaik Allahumma labbaik tu ada. Depa ubah. Okey. Sebab perkataan itu asal sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Perbuatan itu sentiasa berlaku, manasik haji itu. Cuma bacaan itu ditukarkan. Sampailah Rasulullah kembalikan balik kepada bacaan asal semisal zaman Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita jangan pelik. Orang yang paling duk jaga ayat zaman orang pergi Mekah tu, yang buka muasasah lah, buka travel agency umrah ni, Abu Jahal lah. Kemah Abu Jahal ni. Tapi zaman tu dia tukar lah bacaan jahiliah ni. Dan dia pergi Kaabah, tawaf. Cuma di Kaabah tu ada berhala. Tawaf pun tawaf, sembah pun sembah. Macam tu. Jadi tuan-tuan tengok, kat sini ada tulis tak? Yang dekat tajuk muka surat 67 tu, Doktor. Kefanatikan bangsa Arab tu. Okey. Dia kata apa? Dia pun tak mau duduk sekali dengan orang awam. Bahkan mereka tidak mahu wukuf di Arafah bersama dengan orang ramai, dan mereka akan duduk di tempat yang lain. Oh, macam tu ada lah ni. Dia pun tempat something special. Tempat wukuf dia pun tu special, tempat lain. Dia ada aircon lebih, dia lain. Dia tak sama macam orang lain. Orang ramai susah panas, dia lain. Dia tak bergaul. So dia tak rasa susah itu. Okey. Bahkan mereka pula sering mendahului ifadah. Ifadah ni tawaf rukun haji tu, ifadah tu kan.
Okey, dan mereka juga sering memperlambatkan perhitungan Ashhurul Hurum, iaitu hari-hari haram. Okey, iaitu mereka boleh ubah hari-hari tasyrik itu berdasarkan kepentingan mereka. Okey, dan perbuatan manasik haji mereka itu beza dengan orang awam. Orang awam pergi buat dulu, mereka buat kemudian. Orang buat tempat ni, mereka buat tempat lain. Still dalam Arafah, tetapi mereka di kemah yang lain lebih special. Package mereka lebih tinggi macam tu lah. Saya tak kata yang sekarang salah nah. Cuma saya kata warna itu ada. Tapi saya tak mengatakan yang buat tu salah. Sebab pandangan yang untuk menghormati mereka adalah kalau kita ada duit, apa salahnya? Kan? Kita nak selesa dalam ibadat, boleh juga. Kita sokong juga pendapat tu. Kita bukan jenis kita nak menentang semua tak betul kan. Kadang-kadang kita terfikir, Allah mereka tu duduk kemah mahal. Tak boleh kata kat mereka juga. Kalau mereka ada duit, mereka mempertaruhkan duit yang banyak untuk ibadat, okey lah. Kan? Bukan kita nak kata teruk, tapi saya nak beritahu budaya begitu, pengasingan itu memang ada dah zaman dulu lagi. Tapi atas kita lah, kita nak lihat bagaimana, dan atas niat mereka masing-masing lah. Mungkin mereka baik sungguh macam saya kata tadi tu, mempergunakan duit yang banyak untuk ibadat. Mungkin mereka memang nak menunjuk sungguh, mungkin mereka nak ambil jalan mudah sungguh. Jadi itu bukan hak kita untuk menentukan mereka tu macam mana. Okay? Itu mereka dengan Tuhan, bukan kerja kita. Okay? Peperangan antara sesama bangsa Arab merupakan hal yang wajar kerana kehidupan mereka yang serba kekurangan itulah mendorong mereka untuk berperang. Ada dua buah perang yang sangat dahsyat berlaku dalam ketamadunan Arab. Satu nama perang Dahish, perang kuda Dahish. Satu lagi perang Babus benda-benda. Kat sini tulis tak? Perang Dahish ni terkenal 40 tahun. Satu lagi perang peperangan antara Banu Taghlib. Okey, baik. Satu lagi perang tak sedang mana perang Babus. Peperangan terjadi walaupun hanya dengan sebab simple sahaja. Peperangan antara Banu Taghlib lawan Banu Bakar berlangsung selama 40 tahun dengan korban yang banyak di kedua belah pihak. Okey. Ini nama dia perang Basus. Okay, perang Basus. Dia ada dua jenis perang yang lama. Satu perang Basus, satu perang Dahish. Perang Basus ni perang antara Bani Taghlib lawan Bani Bakar. Kalau kita kaji keturunan Arab, Bani dua ni satu keturunan, Adnani juga. Adik-beradik ni, cuma dia pecah Bani sikit ni. Mana mungkin sepupu dua pupu ya. Okey. Perpecahan ni kerana apa? Saya baca sikit, tak ada dalam kat tuan-tuan ni, saya baca sikit. Dia kata apa? Bermula kerana kepala suku Ma'ad yang pernah memanah seekor unta milik Basus, Basus nama orang, binti Munqis, sehingga unta itu terluka. Sebagai pembalasannya, kepala suku Ma'ad yang bernama Kulaib dibunuh oleh seseorang yang bernama Jasas bin Murrah. Baik, saya contoh ringkas kat tuan-tuan macam ni. Kulaib ni dengan Jasas ni, mereka ni keturunan berbeza lah, Bani Bakar dengan Bani Taghlib. Tetapi sebenarnya atas mereka sama ya. Mereka ni kira sepupu ya. Okay. Satu hari Jasas ni, unta dia ni pergi masuk tempat Kulaib. Kulaib ni kepala suku Ma'ad. Okay. Kulaib ni nama penuh dia kat sini saya tulis Wa'il bin Rabi'ah bin Al-Haris. Kalau kita baca suku Jasas ni pun bin Al-Haris juga. Nama digelar Kulaib sebab Kulaib ni masuk apa? Kalbun ni anjing. Kulaib anjing kecil. Dia pergi mana-mana pun dia bawa anjing. Panggil Kulaib ni. Dia bawa anjing. Bila sampai tempat yang dia suka, contoh mah tengah murah lah ni kan, orang pekat berburu kedai mah, dia pergi kedai mah ramai, dia katok kepala anjing tu bagi teriak, maka dia pergi, orang pekat lari berselerak takut. Tu Kulaib perangai dia tu. Nak kata apa, perut busuk ke kenak tak tahulah. Tapi lagu tu tempat yang beratok panjang, dekat dia beratok ambil air sinar apa, dia kat pergi, dia katok kepala anjing, dia bagi teriak, bagi menyalak teruk sikit, orang pekat tuang lari, dia pergi depan. Sebab tu dia digelarkan dengan nama Al-Kulaib, anjing kecil. Lama kelamaan Kulaib ni jadi tokoh dan jadi ketua suku. Dan dia memang tak suka orang campur dengan dia. Dia jenis makan talam tak mau dia nak makan seorang baik, tuan-tuan, satu hari Jasas ni unta dia lalu pergi ragut sikit lah makanan unta Kulaib ni. Dia marah, dia keluar senapang bahasa mudah dia keluar macam terbi macam tu, ataupun panah yang simple, bukan panah yang membunuh. Dia panah sikit, kenalah paha unta tu, terluka. Unta tu berjalan, darah tu keluar sampai mati betul-betul depan rumah Jasas. Pasal unta tu milik Jasas lah. Jasas mula-mula dia kata tak apalah,
Ya, unta dia mati lagi pun. Unta aku bilang kat kawasan dia. Semua orang tahu dia memang dia tak suka menentang orang main rumah dia. Tetapi bini Jasas ni kata, abang tak ada maruah abang. Dia boleh pergi panah unta abang sampai mati, bang nak diam. Jasas ni geram. Dia geram sengap-sengap. Dia pergi panah kulit ni mati. Tapi kalau tuan buka dalam saya baca sendiri dalam sirah Arab lama Al-Kalbi ni sebut sejarah dia seronok tuan. Sebab apa? Jasas ni selepas dia bunuh Kulayb ni, dia terus start motor dia terus pergi rumah bapak Kulayb ni. Masa tu bapak Kulayb dia ni tengah duk minum TO lah tuan-tuan. Bukan TO ni serika lah, minum petang dengan bapak Jasas ni. Lepas ni dia beradik duk minum kopi. Bapak Kulayb, bapak Jasas, bapak dia lah, duk minum sambil duk sembang ni, kita ni teruk naik sini ni, macam ni vaksin nak vaksin tak mau vaksin, duk sembang gitu lah tentang ni. Jasas ni dia pergi bunuh Kulayb, sepupu dia ni, ya. Dia mai tu, bapak Jasas ni kata, tengok tu anak aku mai laju tu, cara tu tukang pipe tu, dia mai tu, cara dia mai tu, dia nak bagi hadiah kat kau. Cerita tu dia nak bagi hadiah kat pasal Bani dua ni baik, dia beradik. Bani Taghlib, Bani Bakar ni baik. Tuan-tuan tengok keturunan mereka semua mai ikut Al-Haris, naik atas semua sama ya. Okey. Maksudnya kalau perpecahan Bani yang besar, perang Bani yang besar, mereka boleh bergabung satu Bani. Tapi kalau perpecahan kecil lah, mereka asing sepupu-sepupu macam tu. Okey. Baik. Maka Jasas ni mai, dia wekang sekali. Assalamualaikum. Macam itulah saya reka ni. Saya ada hadiah kat pakcik, dia kata kat bapak Kulayb ni. Jasas ni kata, tu dia aku duk kata dah. Anak aku ni jenis lagu ni. Hadiah apa? Pakcik kata, anak pakcik saya dah bunuh dah. Dia kata lagu tu, saya baru bunuh anak pakcik tadi. Dia jadi naik syekh tau. Maka dengar tu perang. Perang ni berlanjutan sampai 40 tahun. Perang ni hanya kerana kes adik-beradik bergaduh pi panah unta ya. Panah unta bunuh aku sampai 40 tahun. Tu kira okey lagi tuan-tuan. Satu lagi perang boleh. Dua perang. Sebab orang salah faham, dia fikir perang yang bukan. Ni perang yang perang Basus dengan perang Dahis, perang lain. Basus ni unta, Dahis ni kuda. Benda ni tak penting pun, ini sejarah Arab jahiliah saja. Kalau kita mengaji di universiti, kita ambil ketamadunan, mungkin kita akan jumpa kot kisah ni. Okey. Perang Dahis lain. Perang Dahis ni adalah perang Dahis ni nama kuda yang sempoi kuda ni. Satu lagi nama Ghabrak. Ghabrak ke? Sini terjemah apa? Ghabrak. Tapi buka Arab dia kata Ghabrak. Dahis, Ghabrak. Lawan lumba kuda. Kalender ni, lumba kuda. Dahis ni kuda kesayangan yang patut menang, tapi di penghujung last lap tu depa perkena Dahis ni depa bubuh minyak hitam kot Thailand, saya tak tahulah. Dalam ni sebut depa buat satu plan bagi Ghabrak ni menang. Main tipu lah senang bang, menang tipu. Hanya kerana menang tipu lumba kuda, depa perang yang bersangatan, mati sampai berapa belas ribu orang. Dan perang itu juga memakan tempoh 40 tahun. Sebenarnya kalau kita kaji secara detail, dia bukan tepat 40, tetapi 40 ini nak menggambarkan banyaknya masa yang depa rugikan untuk perang. Dan perang Dahis ni berlaku di antara pertengkaran antara Qais bin Zuhair. Qais bin Zuhair ni owner kuda Dahis, dengan Khuzaifah bin Badar. Khuzaifah bin Badar ni owner kuda Ghabrak ni. Bila main tipu, akhirnya balik abang kat kaum dia, lawan perang merawit sampai 40 tahun. Sampailah berapa puluh tahun punya lama perang. Yang menyelesaikan perang mereka ini ialah dalam kitab-kitab sejarah Arab di sekarang diguna pakai. Mereka mengatakan yang menyelesaikan peperangan ini ialah nama dia Haris. Haris sahibul Arab, tuan Arab, nama dia Al-Haris. Di zaman kemudian ni, sebenarnya bukan dia, bini dia nama Buhaisah. Bini dia lah yang menyelesaikan kes ni. Saya duk cadang saya nak tulis satu kelas tertutup Sri Kandi di dalam sejarah dunia. Saya nak mula dengan Siti Maryam, sambung sampai sejarah jahiliah lama, sampailah ke perempuan zaman sekarang lah yang berjuang. Yang pas tadi saya nak kata Rina Harun, sebut juga. Tak payahlah. Maksudnya Sri Kandi yang hebat lah, no? Tapi Buhaisah ni ringkas cerita, bapa dia nama Auf At-Tai.
Okey, macam ni saya nak cerita semangat ni. Suhaibul Arab ni cerita kat semua pembesar-pembesar yang hampa tengok, aku ni tuan Arab, orang paling kaya dekat negeri Arab ni. Masa tu orang Arab tidak ada tamadun tuan-tuan, semua duk kemah je. Maka dia kata kat pembesar-pembesar dia, ni kemah ada di keliling Arab ni, siapa yang berani tolak aku jadi menentu? Aku minta ni confirm dapat. Macam Buya Hamka sebut, ingin bernikah, bismillah. Abang semua ramah. Maka kata pembesar dia ni, Kharijah nama dia, tuan, apa nama ni, Auf At-Ta'i ni bukan jenis macam tu. Dia bukan jenis terima menantu lebih kurang. Dia check dulu, lawyer ke, magistrate ke. Maka Al-Haris dengar, dia terus naik kuda dia pergi rumah, pergi kemah Auf At-Ta'i ni. Maka kata, pakcik, saya nak minang nak pakcik. Maka kata Auf At-Ta'i ni, hang siapa? Saya sahibul Arab, saya tuan bangsa Arab. Aku tak peduli hang tuan siapa pun. Hang minta anak aku senang-senang dengan anak aku ni 7E. Balik. Dia suruh balik. Oh, cengih. Lepas tu bini Auf At-Ta'i keluar, abang, itu bukan Al-Haris ke? Sahibul Arab, ketua, tuan Arab. Sahib ni tuan. Bila dipanggil tuan Arab ni bermaksud orang besar lah, raja lah. Cuma zaman tu sistem beraja tak ada. Siapa dia main rumah kita? Maka Auf At-Ta'i sambil duk cakap sampah kata, dia main nak minang anak kita. Dia ingat aku ni terang mana sangat, nak main ingat aku tak ada harga. Maka bini dia kata, habis tu bang nak anak kita nikah dengan siapa? Dia tu raja Arab, tuan Arab, abang tolong. Dia sengah, dia juga kan. Orang tua ni kita tak erti. Hang pilihkan balik. Baru At-Ta'i ni lempak menyakap, pilihkan balik. Bini juga je. Kita berah kita beli tu. Dia tak boleh fikir. Laki ni tuan-tuan, kadang-kadang dia cengih, tapi cengih jadi maaf sebut, saya pun laki juga. Dia cengih bodoh. Nak buat banking tak tentu, alah, lepas tu baru fikir, alah silap juga aku no. Bini kata, abang bodoh. Dia ketua Arab, abang pergi tolak siapa? Kalau dia abang tolak, abang nak siapa? Baru dia pergi balik, minta maaf semua, kata, mainlah rumah saya semula, minang anak saya balik. Anak saya ada 3 orang. Okay. Dalam syarah tak sebut nama, 2 di atas saya cari tak jumpa. Tapi yang bongsu nama Buhaisah ni lah. Yang pertama tak mau, yang kedua tak mau, yang ketiga mau. Yang ketiga ni paling lawa sekali. Mungkin Piramli buat gambar, 3 Abdul pun berbeza yang ni ikut. Yang 3 ni paling baik sekali. Dia paling lawa, dia paling baik. Dia kata tak apa-apa, saya boleh. Walaupun dia tu tua, tak elok apa, tapi tak apalah, saya boleh nikah dengan dia. Bila menikah ni malam pertama, Sahibul Arab ni main masuk kemah. Nak ni dia lah. Mereka tahu orang tua tak malu ke? Kita kemah dekat-dekat ni. Orang mak ayah aku kemah sebelah, situ kemah pak menakan, situ kemah pak menakan pupu. Aku dah standard, hang pula Sahibul Arab, tuan Arab, takkan lagu ni ya. Bawalah kopi delight, kopi mana hala kan? Maka lelaki ni kata, malu. Dia tua pula, tak apa. Esok malam dia buat satu kemah yang sangat mewah di hujung sekali benua lah, macam tu lah. Dia bawa bini dia pergi, dia main. Dia nak mendatangi Buhaisah ni. Buhaisah ni kata apa? Hang ni ingat aku ni apa? Ingat hang boleh dapat aku kat ni jenis kat mana? Ingat aku ni jenis-jenis danuk apa? Aku ni perempuan Arab mulia ni, tak ada lelaki pernah sentuh aku. Hang nikah hang banyak mahal apa kat pak aku, betul hang nak main guna aku lagu tu ya. Ni buatlah kenduri share. Baru dia tak, kaya saja. Dia pun buat. Ni cerita sejarah betul tuan-tuan. Walaupun dialog saya reka, tapi ni sejarah betul. Malam kedua dia kata lelaki dia, lagi hang tak buat kenduri, hang jangan bagi aku, jangan sentuh aku. Dia ni Sahibul Arab ni tua sikit, bini pula muda segok remaja, maka ikut lah. Dia pula balik ke kemah, dia sembelih. Kalau saya silap maafkan saya, tak silap saya 100 ataupun 1000 ikut unta. Antara dua tu tak silap saya 1000 kot. Tapi poin saya banyak lah. Sembelih bagi semua pakat makan sekali. Yang duk bergaduh 40 tahun 50 tahun tu tiba-tiba mai duk makan sekali. Tu keutamaan kelebihan kenduri tu. Kan? Malam ketiga dia nak mendatangi bini dia. Bini kata sekali lagi, hang ni satu orang yang tak ada rasa malu tu. Hang boleh pi canang kata-kata hang ni tuan Arab. Bawa canang kat orang mata-mata hang ni raja Arab. Tuan lah, bukan raja lah. Al-Haris Sahibul Arab. Tak malu ke hampir habaq kat seluruh dunia hang ni ketua Arab, sedangkan hang tahu sendiri kan kafilah Arab di bawah hang bergaduh bertolekah berapa puluh tahun tak bercakap. Hang pun tahu benda tu kan. Hang tak malu hang mengaku hang raja, sedangkan hang tahu menteri orang-orang di bawah hang ni bergaduh. Hang raja apa? Hang pergi settle dulu, aku tunggu hang. Dia pun pergi settle lah. Dia pergi panggil semua orang kampung, orang Arab semua ni bincang macam mana nak selesai. Banyak ganti rugi, dia yang bayar. Dia keluar duit dia. Selama berapa puluh tahun apa ni, apa rugi banyak mana? Saya rugi 1 juta dinar. Nah ambil. Hang banyak mana? Sebab boleh tak lepas ni jangan bergaduh dah. Dia selesai kan lah. Maka
selesai tuan-tuan, tak bergaduh dah. Tak bergaduh dah. Lepas tu bergaduh kecil-kecil lah. Tak ada lah perang sampai 40 tahun. Dalam sejarah Arab diangkat nama dia Al-Harith Sahibul Arab ni pendamai perang. Tapi sedangkan watak sebenarnya bini dia tu, yang kurang dia denangkan, diansang heroin lah, bukan ansang hero kan. Itu cerita perang Arab 91 minit telajar orang. Maka kesemua yang saya dah cerita ni tuan, daripada mula kita buka kitab ni, keruntuhan itu, keruntuhan ini, semua negatif belakang ni. Bulan depan kita masuk sinar pelita yang menerangi kegelapan. Lepas tu bermula zaman kerasulan ni, Islam datang ni, Nabi nak bawa ke mana ni? Itu cerita dia. Bulan depan kita masuk insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafraqan ma'suma wa la taj'al fila wa la ma'ana wa la matba'una syai'an la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.